Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia menemani kami. Dan seterusnya, kita bincangkan pengaruh benda ni, gadget. Gadget ada pelbagai bentuk sekarang ni. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang boleh dimuatkan di tapak tangan anda dan juga dalam beg sekolah anak kita. Jadi persoalannya, apakah kesan gadget dalam kehidupan anak-anak kita? Saya berkesempatan untuk bersama dengan angkasawan negara yang pertama yang juga banyak berkecimpung dalam bidang memperkasakan gaya hidup keluarga sihat. Dan beliau pernah berkata kepada saya bahawa hanya setelah anak-anaknya berusia 10 tahun baru saja diberi gadget yang pertama. Jadi itu adalah satu senario yang agak sukar untuk saya sendiri. Saya 5 tahun dah bagi dah gadget kepada anak saya. Saya mengakui itu mungkin kesilapan di pihak saya. Mungkin ada ibu bapa di luar sana yang faham bahawa kita yang sentiasa sibuk ni kadang-kadang terpaksa menggunakan gadget untuk membantu anak-anak kita belajar, untuk membantu anak-anak kita melihat dunia dan juga untuk memberikan kita sedikit ruangan me time. Jadi dengan itu kita bersama dengan tetamu saya, Dr. Nur Rahidah Abdul Rahim, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja dari Hospital Columbia Asia yang akan bersama kita secara maya pagi ini. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Ya, hai Terence. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Terima kasihlah kerana jemput saya untuk hadir bersama pada pagi ini. Okey, doktor, soalan yang pertama. Apakah usia yang paling sesuai untuk mulakan pengaruh gadget itu ataupun mula memberi ruang untuk anak-anak kita berjinak-jinak dengan gadget? Okey, sebelum saya jawab soalan Terence tu, saya nak beritahu sebab saya merupakan seorang pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja, dan bila datang isu ni kepada saya, kebanyakan mereka datang dengan masalah anxiety, masalah depression, masalah kemurungan, dan yang paling penting sekali bagi kanak-kanak adalah limitasi dari segi pelajaran dan juga masalah dengan fokus lah. Okey, jadi umur yang kerap datang kepada saya adalah daripada umur 3 hingga 18 tahun. 3? Saya bukan, yes, 3 hingga 18 tahun. So populasi yang saya tengok ni adalah populasi yang agak wide lah, wide. Okey. Dan jika dilihat kepada populasi ini, kita ada berapa banyak generasi yang terlibat. Kita ada X, no not X, X is us, okay. Z, Alpha, okay. And then Alpha ni adalah yang orang panggil the smartest people alive at this point of time. Mereka yang lahir pada I think 2010 dan seterusnya, dan kesemua mereka ini kita panggil digital natives atau people with digital DNA, yang mana dia sebenarnya kelahiran mereka ni dilahirkan bersama dengan all these internet and gadgets, and it's a part of their life. Oh boy. So kembali semula kepada soalan Terence tadi, umur berapa? Sebenarnya penggunaan gadgets less than 2 years old is not advisable, but a lot of parents nowadays ada exposekan anak mereka kepada penggunaan gadgets. Dan penggunaan gadgets ni sebenarnya bila kita, dia sinonim lah dengan penggunaan internet kan, sebab we allow them to look at screens, and then yang paling penting sebenarnya Terence is not about the age. Yang paling penting is bila mereka melakukan atau buat aktiviti menonton tu atau melihat tu, kita kena berada bersama dengan mereka. Okay, what is the role there is actually to see the content, to guide, and it's a form of communication juga between ibu bapa dan kanak-kanak. Yes. So sekarang ni kita lihat kan Terence, kita gunakan pada waktu dulu lah, zaman-zaman dulu internet ataupun devices ni adalah digunakan untuk tujuan ketenteraan. And then it progresses to social media, keseronokan dari segi menonton dan sebagainya, dan sekarang ini dia jadi kepentingan dari segi penggunaan untuk pembelajaran, gaining information, communication. So it's actually very very easy to use gadgets ni. I completely agree with that statement you made that the alpha generation are the smartest people ever born.
Kerana saya pun ada seorang di rumah yang pengetahuannya tentang dunia, saya rasa saya pun belajar daripada anak saya ni yang sudah semakin luas pengetahuannya tentang bukan saja dunia terkini tapi juga sejarah, ketamadunan dan sebagainya. Banyak benda yang dia belajar, tapi semuanya tak ada kaitan dengan mata pelajaran di sekolah, Doktor. Semuanya tak ada kaitan langsung. Jadi apakah silibus kita yang perlu berubah ataupun kita perlu cuba untuk bawa anak-anak kita ni merapati silibus yang sedia ada dengan kaedah lain? Kerana rasanya dia dah tak minat dah kat sekolah ni. Saya pun pening kepala. Macam mana ni, Doktor? Dia kita panggil perkataan ledakan maklumat ni memang daripada dulu dah ada kan. Tapi sekarang ni pada satu masa tu kita rasa macam it's a phase. Ketagihan gadget ni satu fasa dan kita kata ada ke budak-budak yang ketagihan? Kenapa kita sebut perkataan ketagihan ni kan? Jadi sebenarnya kita perlu saya nak bawa sikit perhatian pendengar-pendengar semua kepada isu ketagihan ni Terence, sebab nanti kita akan lihat kepada simptom sikit. So bila kita sebut tentang ketagihan, maksudnya dia ada perubahan dari segi cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Okey, so perkataan pertama kalau kita sebut ketagihan ni sebenarnya ada macam-macam ketagihan kepada yang kita biasa tahu dadah. Tapi ada juga ketagihan yang berbentuk kelakuan. Contohnya macam ketagihan internet ni ataupun ketagihan gadget. Okey. So dia punya simptom pertama adalah mereka ada tolerance atau toleransi di mana sepatutnya mereka gunakan benda tu untuk belajar, untuk serve certain information, tapi lepas dia klik dia jadi lain. Dia jadi macam pergi ke YouTube dan YouTube the next YouTube dan YouTube kepada website yang lain. Okey. Dan di situ mereka dapati there's gratification ataupun rasa gembira ataupun rasa suka dia memenuhi keperluan tu. Dan masa yang pendek jadi tak cukup. Jadi bila tak cukup ni, you akan dapati ada kelakuan-kelakuan lain yang akan timbul sebab tak cukup masa bersama dengan gadget tu. Kedua, simptom yang kita katakan ketagihan adalah bila ada withdrawal ataupun simptom tarikan. Maksudnya bila dia tidak dapat ataupun tidak dapat apa yang dia nak tu, dia akan ada tidak selesa, dia akan marah, dia akan rindu. Contohnya kalau kita berjaya pun bawa anak kita main dekat tepi padang ke, dekat pool ke, fikiran mereka masih lagi kepada gadget. Dan you dapati dia nak cepat balik sebab nak kembali semula kepada permainan ataupun apa benda yang dia suka kepada atas talian tu lah, gadget tu lah. It can be so many things. Okay, so yes, yang you cakap pasal syllabus tu pula. Okay, bila kita sebut syllabus tu, sebenarnya sekarang ni memang banyak yang kita kaitkan dengan kita punya pencarian. Saya dapati kalau anak saya buat homework kan, dia akan kena search. It is very flexible, it is very easy, but you have to sit down and actually do it with them. Okay, like kita kena ada dekat situ untuk pemantauan dan juga tukar-tukar fikiran berkenaan dengan penggunaan yang berkaitan dengan pelajaran. Sebab dia senang sangat nak jadi kepada exploration kepada perkara-perkara lain. Because internet increases curiosity. It's in the fingertips kan? Yes. Seterusnya, satu perkataan yang doktor gunakan tadi, gratification, iaitu mungkin dalam bentuk dopamine hit yang diterima oleh anak-anak kita ketika menggunakan internet melalui gadget-gadget ini. Dan satu lagi kaedah penggunaan internet adalah untuk media sosial. Jadi adakah media sosial dan elemen-elemen sosial yang dimautkan dalam permainan dan juga bentuk-bentuk gamification yang lain telah pun menyumbang sedikit sebanyak kepada ketagihan melalui dopamin itu? Yes, terima kasih Terence. Okay, that's a good point. Because internet ni kita katakan dia sejenis satu jenis keadaan yang berpenyakit lah bila kita terlalu berada ataupun obses dengan keadaan tersebut. Okay, how does it affect the growing brain of a child? Okay, kalau kita gunakan secara berpanjangan, number one that happen is that there is reduction ataupun pengurangan dari segi kita punya sel-sel otak, grey matter, white matter. Okay, dan sebenarnya sama macam penggunaan alkohol ataupun kokain. So dia ada a bit shrinkage. Wow. Bila ada shrinkage, yes. This is because of the dopamine, disebabkan oleh dopamin tadi.
No, it's a process that happens. Okay, dopamine I'm going to mention in a little bit. Okay, so apa yang berlaku ialah emotion processing tu akan ada masalah, akan ada brain function difficulties. So you see the pings, the notifications, the ringings. Okay, dari segi pembelajaran akan sangat mengganggu kanak-kanak. So the focus and attention keep shifting and are being alterated. Okay. The other thing is about multitasking. So what happened in multitasking, actually kita rasa multitasking is very good because we are very productive, but not in children and adolescent, because dalam keadaan yang lama, there will be also some problem with an area that we call anterior cingulate gyrus, yang mana area ni sangat penting untuk fokus. So pembelajaran tu akan terganggu. Okay, then I'm going to hit the point for dopamine. Okay, this is very common in ketagihan sebab dalam ketagihan kita ada dekat brain kita panggil this what we call pleasure center. Okay, so pleasure center ni selalunya akan ada dopamin lah. So bila kita gembira, kita buat sesuatu yang kita suka, dopamin akan memenuhi that area. Okay, tetapi bila kita sekarang ni kids are into gadgets because of the same reason also. So gratification atau kepuasan dia datang daripada menonton YouTube, okay, tengok kartun, gaming. Okay, some are involved in cyber pornography, cyber crimes and whatnot. So itu pun menyebabkan keseronokan. Okay, so brain dia dah tepu dengan keseronokan disebabkan oleh dopamin tu. Jadi Terence, dia susah sangat sebenarnya untuk mencapai kepuasan dalam aktiviti-aktiviti lain yang sepatutnya kita buat lah. Contohnya kita bersukan, tengok bola kan, kita suka kan tengok Malaysia menang, pergi padang kan, tapi kan ramai-ramai budak-budak yang dah terlibat dengan gadgets ni, dia tak suka buat aktiviti yang sedemikian. Dia suka duduk je dan buat aktiviti yang tadilah menonton dan sebagainya. Saya daripada Gen Y, doktor, dan ketika zaman kanak-kanak saya menonton kartun ada jadualnya, sebab He-Man hanya akan ke udara sekali seminggu, dan sekali seminggu itu pun setengah jam saja, 5 sampai 5:30 petang. Jadi saya tahu ada jadual untuk menonton siaran yang saya minati ketika berusia 11-12 tahun. Tapi untuk anak saya semuanya on demand, doktor. Bila-bila saja dan di mana-mana sahaja dia berada, kalau dia ada kelapangan dan kalau dia ada permission daripada saya, dia boleh saja layari apa-apa saja gadget untuk menonton apa-apa siaran kegemaran ini. Adakah ini juga sedikit sebanyak memberikan pengaruh kepada anak-anak kita? Yes. Kita yang bagi kan, sebenarnya tanggungjawab kita lah sebenarnya untuk adakan rules and regulations regarding the gadgets that we give. Okay, dan ini akan jadi semakin susah bila dia meningkat remaja. Jadi if you were to impose ataupun meletakkan strict rules and regulation, ataupun kita nak mengajar dia, it starts off very early. Okay, untuk pengetahuan semua, perkembangan psikososial kanak-kanak ni ada pelbagai stage. For example, like 2 hingga 5 dia lebih kepada eksplorasi bersama ibu. Dia cuba benda yang kecil-kecil sebab yelah badan dia, pertumbuhan dia pun kecil. Okay, so dia akan try the surrounding to understand. Okay, jatuh ke tak jatuh ke, they learn things. And then from 5 to 12 years old, this is where they go to school. Okay, so this is area kita develop new skills. Dan di mana contohnya macam saya hantar anak saya pergi kelas melukis dan dia bagus dekat that area. And then she's proud of herself. So that the gratification will allow her to macam explore lagi benda-benda yang lain kan, because the self-confidence has increased. Dan bagi remaja pula dia lebih kepada pergaulan sosial. Okay, to try. Am I a leader? Am I not a leader? Can I go with this person? Can I try this girl or this boy? You know, just to widen my scope of socialization. Okay. So dekat sini bila kita dah start guna gadgets kan, Terence, benda-benda ni semua agak terhalang. Jadi sebagai ibu bapa kita kena sedar apa kita bagi gadgets kepada anak-anak. We give some, we take some. Okay. Jadi masa-masa untuk mengetahui, kita tahu di mana perkembangan anak itu perlu keperluannya, maka kita kena set dengan baiklah. Bila waktu boleh guna gadgets, bila waktu boleh guna, bila kita perlu keluar, bila waktu kita pergi kena tuition untuk get new skills. Benda macam tu kita kena pantau lah, Terence. Doktor, apakah kesan-kesan fizikal yang boleh kita sebagai ibu bapa lihat kepada anak kita, di mana kita sudah dapat kesan ada sedikit
kesan negatif daripada penggunaan gadget oleh anak kita? Dan apakah bentuk bantuan yang sesuai yang boleh kita berikan kepada anak kita? Okey. Biasanya kita akan dapati kesan ialah lebih kepada dia bermula dengan kesan dari segi kesihatan mental, reduce in sleep. Okay, dia akan ada poor communication, poor concentration, kurangnya dia punya akademik tu semakin berkurangan, minat untuk melakukan sesuatu yang berbentuk interaksi sangat berkurang. Okay. Selepas itu, bila ini semua terganggu, self-esteem terganggu, akan adanya anxiety, depression, self-harm. Sometimes it also leads to aggression. Bila anak tu tak dapat apa yang dia nak, dia akan sedikit agresif lah. Okay. Dan dan lainnya ialah melibatkan kesan-kesan dari segi fizikal lah. Okay, masalah mata, too much blue light. Blue light ni sebenarnya bagus, okay, di waktu siang. Tapi blue light di waktu malam yang banyak sebenarnya dikaitkan dengan banyak masalah-masalah kemurungan. Okay. Blue light ni mengganggu tidur. Bila dia bangun tidur, untuk pengetahuan semua, tidur sangat penting kepada kanak-kanak, juga kepada kita yang dah dewasa ni lah. Pertamanya, kerana tidur ni kita belajar, kita dapat information, kita simpan dalam otak. Tapi bila tidur, itulah di mana consolidation of information berlaku. Okay? Dan besoknya bila cikgu tanya ke, siapa-siapa tanya ke, kita dapat keluarkan balik information tu. Tapi kalau tidur tu tidak berlaku, kita dapati budak-budak macam tak boleh nak remember a lot, they lose focus. Because of that, sometimes rasa self-esteem pun tak bagus sebab dia tak boleh menjawab soalan-soalan yang biasa diberikan di sekolah. Baik, terima kasih doktor. Sekali lagi mungkin kita boleh tinggalkan penonton kita dengan sedikit ruangan untuk berkomunikasi dengan doktor sekiranya perlu. Apakah bahan-bahan yang boleh doktor cadangkan untuk ibu bapa, rujukan untuk mereka membantu dalam proses untuk membina seorang insan yang kecil, anak-anak kita yang sememangnya lahir dalam generasi alpha, the smartest people on earth. Okey, sebenarnya kita tahu yang generasi alpha is very smart. Kita tahu perkembangan kanak-kanak ada dia punya stages. Jadi pada saya ialah to look back at kanak-kanak ini punya interest and develop from there. Kita kena tahu kadang-kadang bila ada ibu bapa yang datang, saya bertanya, okey, anak you bagus dekat mana? Anak you suka apa? Mereka ada masalah sikit untuk mengenal pasti masalah-masalah ini. Interest mereka anak-anak ini. Jadi pada saya kan number one is to focus on your child's interest and to know the stage of their development. Dan aktiviti yang lain tu akan datang dengan sendirinya, yang aktiviti yang bersesuaian dengan anak tersebut lah. Focusing on the interest. Keduanya ialah kita attachment dengan bonding kepada anak-anak ni sepatutnya kita meletakkan matlamat yang tinggi lah. Okay? Terutama kalau kita pun sama-sama suka bermain gadget, kita duduk sebelah lah dia. Kalau tengah tu cerita Haikyuu, kalau contohnya ada anak yang suka anime, bincanglah berkenaan dengan Haikyuu, bincang tentang values. Kebanyakan kartun-kartun ada values, discuss about the values, which karakter yang dia suka. Sometimes karakter itu pun ada values tertentu, dan itu satu cara untuk mengenal anak kita lah. Dan sekiranya ada simptom-simptom lain yang lebih merungsingkan, saya cadangkan untuk bawa kepada klinik kesihatan yang berdekatan, doktor-doktor yang berdekatan untuk evaluate balik, dan sekiranya perlu referlah kepada pakar-pakar kesihatan mental yang berkenaan. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Perbincangan yang menarik dan juga saya kira bermanfaat kepada semua penonton di luar sana. Baik, seterusnya kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada rakan kita